Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video kali ini, cikgu kongsikan amali wajib yang keempat Sains tingkatan 2 KSSM, faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Tujuan amali ini ialah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Ada 3 amali yang kita akan jalankan, di mana ada 3 faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan. Dan kita lihat faktor yang pertama, suhu pelarut. Pernyataan masalah, adakah suhu pelarut mempengaruhi kadar keterlarutan? Hipotesisnya, semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Kita lihat pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah dimalarkan, maksudnya yang ditetapkan. Isi padu pelarut, kadar kacauan dan saiz zat terlarut. Isi padu pelarut maksudnya kita menggunakan air suling iaitu pelarut dan kita tetapkan isi padunya 100 ml pada bikar K dan 100 ml air suling pada bikar L. Kadar kacauan ditetapkan bermaksud kadar kacauan di bikar K sama dengan kadar kacauan di bikar L. Saiz zat terlarut kita tetapkan bermaksud kita gunakan garam biasa yang sama saiz pada bikar K dan bikar L. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah suhu pelarut. Ini bermakna suhu air bikar K adalah berbeza dengan suhu air bikar L, iaitu suhu air bikar L ialah 50 darjah Celsius dan suhu air bikar K mengikut suhu bilik iaitu lebih kurang 32 darjah Celsius. Pemboleh ubah bergerak balas ialah kadar keterlarutan. Kita ingin lihat garam di dalam bikar yang mana satu lebih cepat larut. Okey, bikar K ataupun bikar L. Bahan yang diperlukan ialah air suling dan garam biasa, radas, silinder penyukat, bikar, rod kaca, termometer, tungku kaki 3, kasar dawai, penunu Bunsen dan spatula. Prosedur amali akan cikgu terangkan semasa cikgu jalankan amali nanti. Dan selepas itu, pelajar mesti lihat apakah kesimpulan yang boleh dibuat, adakah hipotesis diterima dan berikan alasan anda. Jom kita jalankan amali yang pertama. Isikan 100 ml air suling ke dalam bikar yang berlabel K dan L. Kita akan gunakan 5 gram garam biasa untuk kedua-dua bikar. Sekarang kita panaskan air di dalam bikar L sehingga 50 darjah Celsius. Pastikan semasa mengambil bacaan, termometer tidak mencecah bikar tapi ia masih berada di dalam air. Setelah suhu mencapai 50 darjah Celsius, kita tambahkan garam dan kita kacau. Pastikan kadar kacauan untuk L sama dengan kadar kacauan untuk bikar K. Sekarang kita masukkan garam ke dalam bikar K. Kemudian kita kacau dengan kadar yang sama seperti L. Jom kita lihat pemerhatian. Garam di dalam bikar L larut dengan lebih cepat berbanding garam di dalam bikar K. Kesimpulannya ialah semakin tinggi suhu pelarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Faktor yang kedua ialah kadar kacauan. Pernyataan masalah, adakah kadar kacauan mempengaruhi kadar keterlarutan? Hipotesis, semakin tinggi kadar kacauan, semakin tinggi kadar keterlarutan. Pemboleh ubah, yang pertama pemboleh ubah dimalarkan ataupun yang ditetapkan. Isi padu pelarut, suhu pelarut dan saiz zat terlarut. Isi padu pelarut, kita guna pelarut air suling dan isi padu ditetapkan sebanyak 100 ml
di dalam bikar K dan di dalam bikar L. Suhu pelarut juga ditetapkan iaitu mengikut suhu bilik lebih kurang 32 darjah Celsius. Saiz zat telarut juga kita tetapkan di mana kita menggunakan 2 gram garam biasa. Okey, garam ini sama saiz untuk kedua-dua bikar K dan bikar L. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi iaitu kadar kacauan. Kita ubah kadar kacauan di mana dalam bikar K, garam ini kita kacau dengan perlahan dan bikar L kita kacau dengan pantas. Yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas iaitu kadar keterlarutan. Jadi kita ingin lihat garam yang mana satu akan lebih cepat larut, sama ada di dalam bikar K ataupun di dalam bikar L. Bahan yang diperlukan ialah air suling dan garam biasa, manakala radas, bikar, rod kaca, silinder penyukat dan spatula. Cikgu akan terangkan prosedur semasa cikgu jalankan amali. Kita sediakan 100 ml air suling di dalam bikar K dan bikar L dan kita sukat 2 gram garam biasa untuk dimasukkan ke dalam bikar K dan bikar L sebentar lagi. Sekarang kita akan masukkan garam ke dalam bikar K. Kita masukkan juga garam ke dalam bikar L. Kita kacau campuran di dalam bikar K dengan perlahan. Tetapi di dalam bikar L kita kacau dengan laju. Selepas itu kita lihat yang mana satu lebih cepat larut. Kita tetapkan tempoh masa semasa kita mengacau campuran di dalam bikar L dan juga bikar K, dan kita dapati campuran di dalam bikar L lebih cepat larut berbanding campuran di dalam bikar K. Kesimpulannya ialah semakin tinggi kadar kacauan iaitu semakin cepat kita mengacau sesuatu campuran, maka semakin tinggi kadar keterlarutan. Faktor yang ketiga ialah saiz zat terlarut. Pernyataan masalah, adakah saiz zat terlarut mempengaruhi kadar keterlarutan? Hipotesis, semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Pelajar mesti dapat bezakan yang mana satu zat terlarut dan mana satu pelarut. Okey, zat terlarut itu adalah gula ataupun garam yang digunakan dan pelarut itu ialah air suling. Pemboleh ubah dimalarkan atau yang ditetapkan. Isi padu pelarut, suhu pelarut dan kadar kacauan. Okey, kita lihat di sini kita menggunakan dua bikar iaitu bikar K dan bikar L. Isi padu pelarut iaitu air suling. Okay, air suling ni adalah pelarut. Kita tetapkan iaitu 100 ml di dalam bikar K dan 100 ml juga di dalam bikar L. Suhu pelarut ditetapkan di mana kita mengikut suhu bilik iaitu lebih kurang 32 darjah Celsius. Kadar kacauan juga kita tetapkan di mana kita kacau kedua-dua bikar dengan kadar kacauan yang sama. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasikan saiz zat terlarut. Bagi bikar K, kita gunakan 1 gram gula halus dan bikar L kita guna 1 gram gula cube. Tapi dalam eksperimen ni cikgu gunakan 1 gram gula kasar. So pelajar boleh lihat perbezaan saiz zat terlarut. Satu gula halus, satu lagi gula kasar. Yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas, iaitu kadar keterlarutan. Kita nak lihat gula yang mana satu lebih cepat larut, sama ada gula halus ataupun gula kasar. Bahan yang diperlukan ialah air suling, gula halus dan gula cube ataupun kita guna gula kasar. Radas, bikar, silinder penyukat, rod kaca dan spatula. Prosedur amali akan cikgu terangkan semasa cikgu jalankan amali. Sediakan 100 ml air suling di dalam bikar K yang akan dimasukkan 1 gram gula halus dan bikar L 100 ml air suling yang akan dimasukkan 1 gram gula kasar.
Sekarang, tuangkan gula ke dalam bika K dan kita kacau. Sekarang kita tuangkan 1 gram gula kasar ke dalam bika L. Kemudian kita kacau. Kita hendaklah mengacau campuran ini dengan kadar yang sama sebagaimana kita mengacau campuran di dalam bika K, kerana kadar kacauan adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. Hasil eksperimen ialah gula halus di dalam bika K lebih cepat larut berbanding gula kasar di dalam bika L, di mana kedua-duanya dikacau dalam tempoh masa yang sama. Pelajar boleh lihat masih ada lagi gula kasar yang tidak larut di dalam bika L. Kesimpulannya ialah semakin kecil saiz zat terlarut, semakin tinggi kadar keterlarutan. Sekarang kita akan lihat rumusan kepada amali tadi. Faktor suhu. Peningkatan suhu pelarut iaitu air suling yang kita gunakan akan mempercepatkan pergerakan zarah-zarah pelarut itu. Hal ini menyebabkan lebih banyak zarah pelarut berlanggar dengan zarah-zarah zat terlarut. Zat terlarut contohnya gula dan garam, dan menyebabkan kadar keterlarutan meningkat. Faktor kadar kacauan. Apabila pelarut dikacau dengan cepat, zarah-zarah pelarut itu bergerak lebih laju. Perlanggaran dengan zarah-zarah zat terlarut menjadi lebih kerap dan menyebabkan kadar keterlarutan meningkat. Saiz zat terlarut. Semakin kecil saiz zat terlarut, semakin besar jumlah luas permukaan yang terdedah kepada zarah-zarah pelarut. Hal ini menyebabkan zat terlarut melarut di dalam pelarut dengan lebih cepat. Semoga video ini bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua subscribers. Tidak kira di mana anda berada, teruskan sokongan anda kepada channel saya. Jangan lupa like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng agar anda tidak terlepas video terbaru daripada saya. Terima kasih kerana menonton video ini. Terima kasih.